Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada kita dipertemukan lagi pagi ini untuk berkongsi antara maklumat dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Ya. Baik, ada beberapa acara yang akan berlangsung di daerah Tutong yang ingin kita maklumkan. Tetapi sebelum itu, ada baiknya kita saksikan dulu pengisian bahan visual tinjauan rakan saya ke salah satu kegiatan yang telah diadakan baru-baru ini. Kita saksikan bahan visual ini. Bahasa isyarat merupakan medium penting untuk orang awam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang kelainan upaya OKU pendengaran. Ia adalah kaedah komunikasi yang tidak menggunakan suara tetapi hanya menggunakan pergerakan tangan, badan dan bibir untuk menyampaikan maklumat dan melahirkan fikiran seorang penutur. Tata bahasa dari segi struktur ayat dalam bahasa isyarat berbeza dengan tata bahasa pertuturan dan oleh yang demikian perlulah diketahui dan dipelajari untuk menguasainya, dan penguasaannya akan menjadi kemahiran sepanjang hayat bagi membantu merapatkan jurang komunikasi bersama golongan berkenaan. Untuk memenuhi musim cuti persekolahan penggal kedua tempoh lalu, Pusat Bahagia Tutong dan Brunei Muara telah dijemput oleh pihak Perpustakaan Tutong untuk mengadakan bengkel pengenalan bahasa isyarat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong yang telah menarik minat lebih daripada 20 orang penyertaan kanak-kanak dan muda-mudi untuk mempelajari asas kepada bahasa isyarat yang mudah difahami untuk peringkat permulaan. Kalau lelaki dari kepala hingga sini ya. Seperti yang cakap tuan, okey. Kalau bini-bini dari bawah hidung, dari hidung sampai ke bawah. Okey. Okey, kita mulakan saya. Kita. Pada hari ini, saya mengajar asas bahasa isyarat untuk anak-anak yang mudah saja, ABC 1, 2, 3, dan yang perkataan-perkataan yang mudah diorang kanak-kanak adaptasi untuk diorang belajar. Belajar bahasa isyarat ini amat penting untuk semua masyarakat, kira kanak-kanak, dewasa, orang tua, semua golongan sangat penting untuk mereka mempelajari. Menggunakan bahasa isyarat ini boleh membantu seseorang itu memahami komunikasi di antara dua hala, iaitu mereka yang mempunyai masalah pendengaran dan orang masyarakat kita ni. Kalau kanak-kanak ni paling mudah untuk diorang menguasai bahasa isyarat. Baginya yang asas lah, pasal diorang sangat minat. Tadi sudah mencuba tu, alhamdulillah diorang sangat minat untuk belajar bahasa isyarat. Saya harap mereka murid-murid ini akan terus mempelajari bahasa isyarat sehingga bila-bila. Bukanlah setakat orang setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Ia belajar bahasa isyarat ini untuk masa panjang, untuk long term, kemahiran sendiri sampai bila-bila untuk digunakan. Respon daripada para peserta yang majoritinya terdiri daripada golongan kanak-kanak amat menggalakkan, yang mana mempelajari bahasa isyarat merupakan perkara baru buat mereka dan tidak pernah dipelajari sebelumnya di sekolah. Oleh itu, dengan mempelajari bahasa isyarat juga dapat memahami luahan hati orang kurang pendengaran, selain sebagai medium komunikasi dua hala antara mereka yang mempunyai masalah pendengaran dengan individu yang dapat mendengar, sekaligus menjaga kesejahteraan golongan berkenaan.
Baiklah Auda, inilah salah seorang daripada pelajar yang mengikuti pengenalan bahasa isyarat. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Afifah Sumaya Syafiqah binti Abdul Basit. Dari sekolah mana nilai? Sekolah Rendah Penanjung. Umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun bermaksud darjah berapa tu? 3. Oh, baru darjah 3. Baik. Jadi mengapa mau mengikuti kelas belajar bahasa isyaratan ni? Kerana saya mau memahaminya. Jadi macam mana? Senang? Payah? Sikitlah. Sikit payah lah. Sikit susah lah. Okey, baik. Tadi pada masa rehat tadi, Alain dia mau rehat. Kenapa dia mau rehat tadi? Pasal mau belajar. Wah, mau belajar. Jadinya mau meneruskan pembelajaran mengenai dalam bahasa isyarat. Jadi, mungkin boleh kongsikan apa yang dipelajari tadi atau mengenai dalam bahasa isyarat? Dipelajari huruf isyarat, cara bercakap isyarat. Jadi, mungkin boleh kongsikan hurufnya macam mana? Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wah, nampak seperti mahir sudah ni. Adakah memang sebelum ni pernah belajar bahasa isyarat? Belum. Ini pertama kali? Ini pertama kali? Ya. Antara pengisian lain yang diungkayahkan oleh Pusat Bahagia ialah jualan produk daripada Pusat Bahagia Tutong yang mengetengahkan hasil kerja tangan para pelatih di sana, seperti produk kraft tangan, kaligrafi, songkok, produk masakan kuih kering dan kari pap sejuk beku, hasil pertanian dan sebagainya. Pendedahan ini memberi peluang kepada para pelatih untuk berdikari dan menimba pengalaman berniaga dan berinteraksi bersama pengguna yang berguna untuk pembangunan jati diri mereka. Pada ketika ini, Pusat Bahagia Tutong mengadakan jualan-jualan hasil produk mereka. Di antara produk-produk yang dijual pada pagi ini ialah hasil kraft tangan, jahitan, songkok, kuih kering dan juga hasil tanaman. Selain daripada di sini pagi ini, hasil produk ini akan boleh didapati di Pusat Bahagia Tutong sendiri. Bagi orang ramai yang ingin mengetahui akan produk-produk Pusat Bahagia Tutong lebih lanjut lagi, mereka bolehlah melayari Facebook dan Instagram Pusat Bahagia Tutong. Dan nombor telefonnya ialah 815-1884. Dengan adanya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Pusat Bahagia dapatlah memberi manfaat bukan sahaja kepada para peserta yang terlibat, malahan kepada pihak Pusat Bahagia kerana dapat memberikan kepentingan mempelajari bahasa isyarat di samping mempromosikan produk-produk keluaran dari Pusat Bahagia yang melaluinya juga mengetengahkan kreativiti dan kemahiran para pelatih pusat berkenaan. Itulah audio antara aktiviti yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Tutong dalam mengisikan program cuti penggal persekolahan yang diadakan baru-baru ini, iaitu Bengkel Asas Bahasa Isyarat dan juga jualan produk dari Pusat Bahagia Tutong dan alhamdulillah penyertaan cukup menggalakkan dalam Bengkel Asas Bahasa Isyarat ini di kalangan ahli kanak-kanak dan juga muda-mudi sama-sama menyertai mempelajari asas bahasa isyarat. Jadi memang penting sebenarnya juga kita ni untuk mempelajari sedikit sebanyak bagaimana asas bahasa isyarat ini. Sekurang-kurangnya kita ni belajar bagaimana mengatakan hello, terima kasih,
dan juga sama-sama ya. Baik, itulah semoga bermanfaat kepada adik-adik kita yang turut sama-sama menjayakan bengkel bahasa isyarat yang telah dianjurkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Tutong. Baik, kita akan beralih Auda untuk mengongsikan beberapa lagi aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong, iaitu Karnival Memperkasa Budaya Membaca akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada 17 dan 18 September 2022. Berbagai aktiviti juga akan diisikan dalam karnival ini, seperti memanah, horse riding, face painting, adanya juga meneka jumlah buku dan banyak lagi sebetulnya aktiviti yang diisikan yang boleh BIS kita sertai. Jadi jangan lepaskan peluang, datanglah beramai-ramai membawa ahli keluarga pada 17 dan 18 September bermula pukul 9 pagi sehingga 4 petang. Dan akhir sekali saya kongsikan pada 17 September 2022, satu peraduan akan diadakan, iaitu peraduan azan subuh bagi ahli jawatankuasa takmir dan jemaah masjid-masjid daerah Tutong. Peraduan ini akan diadakan di Masjid Kampung Birau Tutong bermula pada pukul 8.15 pagi. Jadi diharapkan kepada para peserta yang mengambil bahagian supaya dapat hadir sebelum 8.15 pagi di Masjid Kampung Birau Tutong. Baik, itulah antara maklumat dan juga pengisian bahan visual yang dapat kami kongsikan untuk Auda pagi ini. Kita akan bersama lagi esok pagi untuk berkongsi beberapa maklumat lainnya dan juga bahan visual yang lain pula. Kita akan serahkan semula bersama Atul dan Muammar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.